Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua. Jadi hari ini hari permulaan untuk bulan Ogos 2022, 1 Ogos 2022. Kami bersiaran sekali lagi kepada anda semua bersama dengan saya Ridwan Mustafa dan juga Syafiqah Ishak. Ya, pastinya di saluran berita ATM My Freeview 1, 2, 3 juga di TV1. Anda juga boleh saksikan kami melalui aplikasi ATM Klik. Juga 76 tahun ATM terus unggul, teman setia anda. Kami sentiasa menemani anda hari ini selama 2 jam. Pelbagai sebenarnya pengisian akan kami berikan kepada anda, tapi terlebih dahulu kita nak mulakan dengan satu berita yang duka cita, di mana ini yang baru sahaja terjadi. Bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalil Ibrahim meninggal dunia pada jam 11.08 malam tadi di Hospital Cardiac Vascular Central Kuala Lumpur akibat jangkitan pada injap jantung. Ya, jadi menurut kenyataan di Facebook rasminya, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Bukit Damansara untuk dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Jadi kalau kita lihat dari segi perkhidmatannya bersama dengan mungkin Kerajaan Negeri Selangor, beliau telah pun, Allahyarham, telah pun dilantik sebagai Menteri Besar Selangor pada tahun 2008 sehingga tahun 2014. Jadi kita baru saja mendapat perkabaran duka cita ini dan insya-Allah kita boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada jenazah beliau. Seterusnya lagi sedikit juga berita skuad Malaysia yang sekarang sedang bertarung di Sukan Commonwealth Birmingham, yang mana kita telah pun berjaya untuk mendapat pingat emas, dan ini adalah satu lagi berita yang mana satu lagi pingat dalam tangan. Ini bergu campuran badminton. Kalau kita melihat di sini, di mana pasukan pimpong wanita negara mara ke final Tamasya Sukan Commonwealth 2022 selepas menewaskan Wales di separuh akhir. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pasukan pimpong wanita, bukan saja mereka, tetapi disebabkan semalam kita berehat seketika bagi memberi laluan kepada sambutan Hari Pahlawan. Sebenarnya negara telah pun memenangi beberapa pingat emas dan juga perak. Tahniah kepada kontinjen angkat berat. Kalau kita boleh lihat Ridwan, masa percubaan kali kedua tu terduduk sekejap Anik. Dia terduduk, saya rasa satu keluarga Malaysia terduduk sekali. Anik pelajar UiTM. Pelajar UiTM kan, dan akhirnya bila berjaya membawa pulang pingat dan diberikan orang kata insentif lah untuk kejayaan beliau. Selain daripada itu juga Eri. Ya, Eri. Eri juga menyumbang pingat emas kepada negara kita, alhamdulillah. Jadi itu adalah prospek pingat emas. Selain daripada itu kita jangkakan akan bawa balik 6 pingat emas. Daripada 14 jenis sukan yang bertanding, 105 atlet kita sedang berjuang di sana sekarang. Ya, betul. Jadi itu antara perkembangan terkini mengenai apa yang berlaku dalam Sukan Commonwealth 2022 Birmingham. Selain daripada itu, kita ada juga acara-acara sukan lain yang juga dipertandingkan seperti silat. Silat semalam. Dan juga selain daripada itu juga kita ada renang akuatik, yang mana kita menyasarkan pingat emas dalam sukan-sukan inilah. Itu antara kekuatan negara kita di peringkat Sukan Commonwealth. Silat tu yang berlangsung di Indonesia, kita menang juara dunia. Juara dunia. Sekali lagi. Betul. Okey. Tahniah. Jadi ini minggu sedikit. Lepas ada gangguan bekalan elektrik pukul 12.30 sehingga pukul 3 petang. Ini yang terjadi hari itu. Terjejas. Betul. Akan tetapi jangan risau kerana rebat gangguan elektrik yang akan diberikan kepada pengguna terjejas akibat bekalan elektrik terputus di beberapa negeri pada Rabu lalu tertakluk kepada JSL Tenaga Nasional Berhad. Jadi ini yang telah pun diberikan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli, yang mana ribat ini akan diberikan secara berperingkat. Jadi jangan risau kepada mereka yang terjejas baru-baru ini. Kita harapkan supaya sabar untuk menerima rebat yang akan diberikan. Ya, jadi antara yang menarik dalam pengisian Selamat Pagi Malaysia sepanjang bulan 8, beri gambaran sedikit, insya-Allah apa yang kami rancangkan ini semoga menjadi satu kenyataan. Kita akan ke Pahang. Kita akan ke Pahang, siaran langsung di Pahang. Selain daripada itu juga Ridwan akan ke Melaka. Kita akan ke Melaka, siaran langsung juga di luar. Selain daripada itu di Sarawak juga ada jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kalau minggu lepas di Kelantan, nanti kita akan tengok pula kemeriahan. Macam mana budaya masyarakat di sana, macam mana orang di sana menyambut semangat keluarga Malaysia di Sarawak. Kalau di Kelantan baru-baru ini mencapai sasaran 70,000 pengunjung, bagaimana pula di Sarawak selepas ini yang mana akan berlangsung pada 5 hingga 8 hari bulan ini. Jadi kita akan bicara mengenai jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini bersama tetamu yang istimewa. Selepas ini jangan ke mana-mana, tapi sebelum itu di akhir bulan ini yang cukup penting, di mana sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibarkan Jalur Gemilang juga akan berlangsung. Ya, dan juga kempen pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang telah pun berlangsung pada hari Sabtu yang lepas.
iaitu hari awal Muharram lah, hari yang tepat lah. Kalau kita lihat di Putrajaya itu penuh dengan masyarakat keluarga Malaysia bersukan berjalan daripada PMO, Prime Minister Office, ke depan Istana Kehakiman lebih kurang 2.7 km. Munawar dengan Syuhaidah pun berjalan lah. Sampailah ke sana dan akhirnya kita bersiaran sehingga pukul 10.45 pagi menyaksikan keseluruhan pelancaran yang penuh gilang gemilang. Yang paling penting sebenarnya selepas pelancaran tu, kita ambil jalur gemilang, kita kibarkan di rumah, di kereta. Kalau dulu ingat masa kita kecil kan, kalau kita tengok kat sekolah mesti akan ada pertandingan mewarna jalur gemilang, logo jalur gemilang. Betul. Selain daripada itu, apa pertandingan Bulan Kemerdekaan Syafiqah masuk? Pakaian beragam. Okay. Dia memang model sebab daripada kita kecil. nak memperagakan pakaian daripada setiap etnik di negara. Oh, di Sabah. Awak di Sabah ya, kan dia lain sikit lah kan? Sebab itu kalau kita melihat pada hari Sabtu lepas untuk gimmick pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga jalur gemilang itu, kita melihat ada 5 adik-adik ini memakai baju etnik Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia mengiringi hadiah untuk diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan selepas daripada kita menyambut Bulan Kebangsaan 31 Ogos nanti, apa yang menarik juga, kita akan tunggu 16 September sambutan Hari Malaysia. Juga pelbagai pengisian dan juga yang telah program yang telah kami susun atur untuk semua. Yang paling penting sebenarnya adalah untuk kita tebalkan semangat cintakan negara dalam hati kita. Kita rakyat Malaysia, Malaysia boleh. Ya. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Kita semua keluarga Malaysia. Seperti mana kami janjikan hari ini banyak sebenarnya topik yang akan kami kongsikan. Tapi pada malam ini ada bicara naratif yang mana akan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Shahiran Kassim, Menteri Wilayah Persekutuan, yang akan bercakap mengenai miskin bandar, kerajaan membantu. Ini adalah yang berkaitan dengan soal taraf hidup sekarang lah, krisis ekonomi, krisis makanan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah intervensi kerajaan untuk membantu golongan miskin bandar ini. Dan itu yang akan berlaku malam ini. Tapi selepas ini banyak sebenarnya akan kami kongsikan kepada anda. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kembali semula dalam Samak Pagi Malaysia.